Sir, Ya. saya nak bagi tahu saya vaksin. Saya nak pergi vaksin. Okey. Saya tak masuk kelas hari ni. Tak apa. Pergi. Hmm. Semoga Sorry sir. dipermudahkan segala urusan awak. InsyaAllah amin. Alright. Thank you sir. Sama. Alright, kita tunggu kawan-kawan awak yang lain untuk masuk. Cikgu Cik, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya nak tanya pasal game sikit boleh Cik? Ya, kenapa? Game macam PUBG je kan. Team saya nak cari tournament. Okey. Macam mana nak tahu tournament tu betul atau tak Cik? Sebab sebelum ni pun kami dah baca dekat komen semua kan. Bagi yang ada yang kena tipu semua tournament. Betul tu maksudnya? Macam mana nak cakap? Ada yang tournament yang berbayar semua kan kadang tu kan. Kadang ada yang kena tipu. Dia pun tak buat pun tournament tu tapi scam lah. Oh, scam. Right, okay. Untuk tournament okay, tournament kalau untuk macam PUBG lah, PUBG ke Mobile Legend ke. Alright, okay. Okay. PUBG ke Mobile Legend. Okay, selalunya dia ada kalau macam company besar, dia orang punya organizer yang memang dah common lah, yang memang dah selalu organize. Macam PMPL kita dah tahu yang akan organize tu adalah by Tencent. Okay. Okay. So bila kalau awak nampak kat poster tu ada by Tencent, maksudnya benda tu betul lah. Itu bukan scam lah. Sebenarnya nak tahu benda tu dia betul-betul bukan scam, sebenarnya untuk tournament PUBG, ini PUBG lah, Mobile Legends tak sure lah. Kalau untuk PUBG, kalau tournament yang sebenarnya memang tak boleh ada yuran. Memang tak boleh ada yuran sebab saya pernah request dengan Tencent macam mana nak organize dan nak menggunakan Tencent punya nama lah. So Tencent kata dia allow any tournament, boleh buat, tak ada masalah. Cuma dia bagi tahu, dia kata dalam tournament tu you nak bagi hadiah apa benda pun boleh, tak kisah. Dia adalah ada form lah kena isi. Berapa hadiah, duration dia bila sebagainya. Cuma dia beritahu syarat utama adalah saya sebagai organizer saya tak boleh kutip yuran. Itu je syarat dia. Dia kata tak boleh ada apa-apa yuran. Bayaran memang tak boleh kepada player. Itu syarat dia. Dia kata the rest tu tak jadi masalah. Dia kata memang tak boleh ada yuran. Saya kata kenapa tak boleh ada yuran? Isunya adalah dia kata jikalau kita macam saya organizer, saya buat yuran tu saya kutip, kira duit tu akan jadi milik saya. Tapi sedangkan saya menggunakan Tencent punya nama untuk buat promosi, tapi Tencent tak dapat apa-apa pun. So jadi kata untuk play fair, dia kata you boleh buat tournament tapi you tak boleh kutip yuran dan kita orang akan support you from the back lah. So apa yang dia support, dia akan bagi saya tournament punya room, dia akan bagi saya form untuk markah dan sebagainya, everything dia orang buat lah. Dia orang pun akan buat promotion dia orang sendirilah. Okay, itu salah satu cara untuk kita kenal tournament tu betul ke tak betul. Kita tengok organizer dia siapa dan dia tak akan ada yuran pembayaran. Yang kedua, selalunya kita tengok kat nama-nama besar lain, macam for example ada yang organised by 100 plus, 100 plus. Lepas tu kadang-kadang ada organised by nama-nama brand besar, Razer dan sebagainya. Itu memang confirm lah. Okay. Dan selalunya kalau nama-nama besar ni memang dia orang tak pernah kenakan apa-apa yuran lah. Yuran untuk kemasukan. Selalunya apa dia orang buat hari tu, masa tu saya tengok yang Touch and Go tu, apa Touch and Go tu buat, dia tak kenakan yuran. Tapi dia minta semua player yang nak register untuk pertandingan bawah Touch and Go ni, okay, apa dia minta adalah setiap seorang mesti ada Touch and Go punya apps. Dalam telefon kan ada Touch and Go punya apps kan? Okay. Dan dia require everyone to top up RM5. Kena top up RM5 dalam account. Lepas top up RM5 dalam account, lepas tu tunjuk receipt yang kita dah top up. Itu je dia minta. So maksudnya bukti, dia kata bukti apa? Bukti sebagai you adalah user. Sebab bila kita register dekat apps tu, nama kita ada bila kita top up. So dia nak nama tu. Maksudnya okay, you adalah eligible untuk join. Tapi dia tak ambil duit kita. Sebab bila kita top up, duit tu akan jatuh pada kita balik.
Cuma dia nak kita guna dia punya perkhidmatan, iaitu Touch and Go yang e-wallet tu lah. Itu je dia minta. Okey. Kalau tournament yang biasa, yang kecil-kecil lah. Okey, tournament yang kecil-kecil selalunya akan ada kenakan yuran. Dia bergantung pada organizer dan juga awak kena tengok lah dekat dalam grup ataupun dalam grup WhatsApp yang diorang ada lah. Selalunya macam orang dah kenal. Okey, kalau tournament ni organised by this group, orang tahu okey, ni bukan scam. Benda ni memang akan ada. Kalau macam for example, bila saya organize tournament, bila saya post je benda tu, orang letak je nama saya, orang dah tahu okey, yang kalau bawah Petra punya memang bukan scam. Sebab cara organize saya, dia orang tahu okey, cara organize Petra ni dah bayar siap-siap bla 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 bla. Lepas tu saya terus tarik nama dan saya terus add dalam group. Memang tak akan ada isu apa-apalah. Memang tournament saya so far alhamdulillah tak pernah ada isu, cuma baru dia je ada masalah satu. Kita orang dah organize tournament, kita orang dah ambil duit. Tetapi benda tu berlaku waktu tengah PKP, so tak boleh run. So apa yang saya buat, saya bagi tahu dengan semua player, tournament tak boleh running dan kita akan refund balik. Dan alhamdulillah kita dah refund balik duit tu lah, so tak ada isu. Cuma kalau macam mana nak kenal tournament tu dia scam ke tak bukan scam, awak kena tengok lah apa orang cakap dalam grup dan sebagainya. Tapi yang for sure, kalau yang bukan scam tu, memang dia tak akan kena apa-apa bayaran. Itu free. Free tu memang bukan scam lah. Selalunya pembayaran ni lah yang kena selalu tengok tu lah. Tengok dalam grup. Dalam grup yang awak ada, grup WhatsApp ataupun dalam grup kat Facebook tu, selalunya dia orang akan bagi tahu lah, okay, ni tournament ni scam ke, tournament ni tak scam ke. Selalu untuk play safe, awak carilah organizer yang di bawah persatuan. Maksudnya diorganize di bawah Persatuan E-Sport Kuala Kangsar ataupun organize anjuran majlis daerah Kuala Kangsar ataupun anjuran daripada unit sukan belia negeri Perlis, something like that. So yang ada nama, bila ada nama tu insya-Allah lah tak akan ada scam lah. Cuma yang faham. selalunya kalau macam tiba-tiba yang tim ni buat ni, tengok tak pernah kena nama ni, tu berkata saya kata tak boleh register tapi beware. Tengok enggak dia punya number of yuran yang dia kenakan charge. Macam kita orang selalu kalau kita orang buat, kita tahu kita orang akan charge normally akan dalam satu tim RM30 je maksimum. Kita orang tak akan pergi beyond 100. 100 tu memang agak mahal lah untuk permainan PUBG sebab dia melibatkan 4 ke 5 orang. So jadi kita orang akan charge RM30, jadi seorang dalam RM5-6 je sebenarnya. So bila RM5-6 kita bagi tahu berapa pusingan dia orang pergi, dia orang akan faham okey, dia orang boleh main sampai 5 game. So 5 game, satu game kira RM1 lah dia orang bayar. Macam tu lah dia orang tahu kan. Kalau sampai 100 tu saya tak sure. Tapi so far kalau macam tournament, even though yang tournament yang besar-besar pun yang bagi provide price sampai RM5,000, RM6,000 untuk first place pun, itu pun memang tak ada yuran kemasukan. Semua free. Cuma syarat dia, bila yang free ni, awak kena tahulah dia ada limitation dia. Limitation maksudnya macam baru ni kita ada PMPL. PMPL pula start dia, konsep dia, you kena start dari bawah. Dia akan buat qualifying round, you kena masuk sampai di atas tu, dekat top 16 tu je baru dia akan ambil. So you kena masuk main dah okey. Dia ada banyak dia punya step dia lah. Kalau setengah tournament tu you bayar sekali, you terus masuk first game dengan second game, betul terus tahu dapat final ke tak final. Kalau macam PMPN ni satu Malaysia daftar, so dia maybe ada 100 team, 200 team. So dia orang kena go step by step, tapis sampailah dah final 16 tu yang baru dia akan buat live ke apa dan sebagainya lah. Itu yang kalau menang dapat sampai RM5,000, RM6,000 tu. So kena selalu tengok. Okay Jack, terima kasih Jack. Alright. Tak ada masalah. Right, Assalamualaikum Hani dan juga Hazwani. Waalaikumsalam. Lain mana lain? Lain. Tak tahu. Jack, saya try call Azam dengan Zaidi je Jack. Saya keluar je. Alright. Azam dengan Zaidi. Alright. Okay. Adriana pergi Sir. vaksin. Ya. Sir, hari ni saya pun vaksin. Siapa vaksin? Nanti saya Hanu ni. Pukul apa? Pukul tak tahu, tapi saya nak dan
Tak tahu berapa. Tapi sebab saya duduk Melaka. Tapi vaksin tu dekat Putrajaya. Duduk Melaka, vaksin kat Putrajaya. Saya Oi. tak nak gerak pukul apa. Sebab abang saya cakap saya pukul 11. Oh, okay, right. Tapi saya dengar, tapi saya macam dengar masuk lah. Sebab saya nak kena prepare barang nak pergi Putrajaya. Alright. Awak dah gerak ke belum? Belum. Alright, okay, tak apa. No worries. Hari ni kita punya kelas light je, light and easy sahaja. No worries. No need to worry. Takut saya ambil kena belajar yang terlalu berat tu. Takutlah pula. Oh, InsyaAllah tak. Saya punya selalunya ringan-ringan, tak ada berat-berat. Kan? Okay. Right, kita tunggu yang lain masuk dulu. Adriana dia pergi vaksin. Adrana dia pergi vaksin. Tadi dia ada inform saya yang dia pergi vaksin. Kita tunggu lagi 2 orang. Apa? Si Azamuddin dengan siapa lagi seorang? Azamuddin dan juga Zaidi. Oh, lepas ni seronok Dia boleh merentas. Lama lagi nak tunggu dos kedua. Oh, ni baru dos pertama Ya. Dos kedua belum lagi Betul. Saya vaksin semalam. Sekarang ni otak saya dah tak berapa nak betul lah. Awak dapat apa? AZ ke Pfizer? AZ. Oh, AZ. AZ dia punya second dose tu bila? Bulan 10. Bulan 10. Uish, lambat je. Sekarang dah 8. 2 bulan. Dia kan 2 bulan. Nak dapatkan second dose tu. 2 bulan. Lepas dah second dose tu awak kena tunggu lagi 14 hari. 14 hari ke 28 hari 14 hari. Semalam dia ada announce, dia kata selepas second dose tu kena tunggu 14 hari ke 28 hari baru boleh cross. 14 hari. 14 hari kan? Lama maksudnya kalau bulan 10 kira bulan 11 juga lah baru boleh cross kan? Itulah tu. Tak apa, Alhamdulillah. Saya ni apa pun tak ada lagi. Apa pun tak ada. Kan? Tak dapat apa-apa calling daripada saya punya My Sejahtera mengatakan suruh saya pergi vaksin ke apa kan. Saya tak tahu bila lah saya ni akan divaksin. Risau-risau juga sebab yelah kan makin lama makin teruk kan kita punya ni kan. So just nak beware lah in case. Padahal dah update dah saya punya ni. My Sejahtera ni. Terlambat kan. Saya bulan 2 hari tu daftar. Sekarang baru dapat. Memang lambat sikit. Tambah-tambah lagi kalau yang macam dekat Ipoh ni memang lambat. Ya, lepas tu panggil sekali. Semalam 2,000 datang vaksin saja. Semalam Mak ai. Awak vaksin kat mana? Stadium Ipoh. Stadium Ipoh. Oh, Stadium Ipoh. Dapat pula awak kat Ipoh Saya duduk Ipoh. Tak. Maksud saya dapat pula awak divaksinkan dekat Ipoh. Sebab apa? Ada kawan-kawan saya kat Ipoh tak dapat vaksin kat Ipoh. Semua kena keluar. Diorang hantar pergi Kuala Kangsar, diorang hantar pergi Seri Skandar. Itu yang saya pelik tu. Itulah. Dapat je. Pelik juga ni. Right. Okay. Boleh kita mula. Azamuddin mana Azamuddin? Saya try call dia tadi tak angkat. Oh, tidur kot. Alright. Okay, tak apa. No worries. Okay. Boleh kita start kita punya kelas? Boleh, sir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma tassalam wa intassalam. Siratal lazim. Alright, okay.
So, first of all, saya nak minta maaf because of last week punya classes on Friday. So, saya ada meeting in the middle. Alright, okay. So, nanti kita akan do some replacement class for that one lah. Okay. So, hari ni kita nak tengok satu tajuk baru. Okay, it's very easy, jangan risau. Okay, very easy. Okay. Kalau saya suruh you baca sendiri pun memang you guys boleh baca sendiri lah. Tapi since that kita dah tak jumpa minggu lepas, so saya nak jumpa hari ni, so just kita boleh sembang-sembang lah. Okay. Alright, okay. Dalam sepanjang perjalanan awak dekat dalam awak punya career, sepanjang perjalanan awak jadi career, menjadi seorang pelajar, okay, apakah benda yang paling scary yang awak nak takut untuk buat apabila berada dalam awak punya student life ni? Assignment kena reject. Assignment kena reject, right? Lagi? Lagi lain? Pointer drop. Pointer drop. Apa sir? Dalam career awak, ni kita sebut career lah, okay. Dalam career awak sepanjang awak menjadi seorang student ni, apakah benda yang awak rasa paling scary lah untuk awak hadapi sepanjang awak menjadi seorang pelajar ni? Nak habis dah ni kan? Scary dari bentuk apa tu? Dari segi Takut apa? kena repeat. Takut kena repeat. Alright, okay. Takut kena repeat. Takut assignment kena reject. Lain? Apa benda yang awak rasa paling scary gila scary lah. Kalau tak lepas ni pisang lah kan. Takut dengan lecturer. Takut dengan lecturer. Kenapa Markah dapat rendah. markah dapat rendah? Kenapa kena takut dengan lecturer? Saya nak tanya. Lecturer semua okey. Steady, relax, enjoy kan. Ada setengah tegas. Takut. Ada setengah-setengah tu tegas. Tegas macam mana tu? Dia tegas, dia marah ke ataupun dia tegas sebab awak tak buat kerja dia ke apa? Tegas sebab tak dapat nak buat apa benda yang dia nak. Oh, tegas sebab tak dapat nak buat apa benda yang dia nak. Alright. Tak sampai level expectation dia lah. Okay, right. Okay. Lain? Ni tajuk lecturer tegas tadi lecturer tegas tadi. Tegas sebab apa tadi? Hani punya soalan, Hani punya jawapan tadi. Tegas pasal apa ni? Tak tahu dah. Tak tahu Kita apa? sebut je. Tadi awak sebut lecturer tegas. Tak lah, kalau awak cerita dengan saya, at least nanti bila saya jumpa, saya dengar lah kok ada orang cerita, lecturer ni macam ni, so kita orang boleh discuss lah dalam meeting, bagi tahu. Ada student-student memberitahu, kata lecturer ni tegas sangat ke dan sebagainya. Selalunya lah, saya tak sure macam mana, saya tak sure. Tapi pada pendapat saya, selama saya mengajar ni, saya boleh buat simpulan lah. Okay, kesimpulan bahawa selalunya lecturer yang akan menjadi lebih tegas ni adalah lecturer yang lecturer lama. Dia bukan lecturer baru, dia lecturer lama. Lecturer yang macam mana yang memang lama lah, lecturer lama. Dia tak ada lama sampai yang tua tu tak. Maksudnya lecturer lama, lecturer yang bukan pada zaman ke sekarang ni. Betul ke saya salah? Itu pada pendapat saya lah. Adakah anda berasa begitu? Ke ada je lecturer baru-baru ni pun sama kat saya, tegas juga kan?
Tapi bagi saya tegas dia pun macam bertempat jugalah. Ha. Betul-betul. Sebab kita okey, kalau macam kita degree kan, so takkanlah kita nak buat projek yang ala-ala macam budak SPM. Mestilah dia nak kita lebih daripada apa yang dia expect. Okay, betul. Alright. Tapi kadang-kadang maksudnya dia tegas tu, kadang kita tak boleh masuk juga, maksudnya kadang-kadang tak faham juga apa yang dia nak sampai, apa yang dia nak tu kita tak faham macam tu. Awak ada pergi tanya balik dengan lecturer tu secara personal ke ataupun secara group lah, kalau takut pergi sini secara group tanya balik untuk memahami, ada tak? Ke just tak nak lah aku jumpa dia nanti macam kena tepik balik kan, so kita buat je lah kan. Macam tu lah saya takut. Parah kalau macam ni tak boleh kan. Payah kalau macam ni. Dia patutnya bila kita ada tidak kefahaman dengan apa yang lecturer tu ajar, patutnya orang kena jumpa dengan lecturer tu kan. Maybe lah kalau macam kat kampus kita boleh jumpa kan. Macam sekarang ni dekat kita online, so saya lebih much more easier. You guys boleh WhatsApp ke, ataupun you guys boleh message dia ke, ataupun waktu tengah kelas ni boleh tanya direct kan. Sepatutnya lah tanya clear. Bagi saya that one is the best solution lah. Jangan senyap. Kalau senyap, selalunya student sebab saya pun ada masalah macam awak juga. In which saya ada student yang di mana dia takut. Dia takut sebab apa? Saya nak kena handle ramai orang. So bila saya nak cater tambah-tambah lagi, kalau projek yang dia single, maksudnya dia bukan grouping, single. Kalau saya ada 30 orang, ada 30 orang saya nak kena melayan. So jadi saya tak boleh nak cater sampai 30 orang. Saya maksudnya bukan saya tak boleh cater, saya boleh cater 30 orang, tapi saya tak boleh bagi personal touch untuk setiap seorang dalam 30 orang. Okey? Siapa yang jumpa saya, okey saya akan bagi, okey ambil ni. Siapa yang tak jumpa saya tu, dia akan jadi terasa dia macam dia outcast daripada benda tu. Okay, bila dia outcast, dia akan membawa diri sampai hujung semester. Bila dia nak fail tu, saya tanya dia, kenapa awak tahu projek awak macam ni, kenapa tak nak jumpa saya? Oh, saya takut nak jumpa saya, takut saya marah. Kenapa awak takut nak jumpa saya? Saya bukan makan orang lain elok jumpa saya kan. Selalunya macam tu lah. The best solution adalah kita jumpa balik lecturer, tanya dia. Kalau dah dua kali kita jumpa lecturer, ataupun 2 atau lebih 3 kali jumpa, dan dia ada masih lagi masalah yang sama, dan saya rasa itu bukan masalah awak, itu masalah dia, personal dia lah kan. Yang kalau macam tu, awak dah boleh awak dah boleh start reverb to another lecturer untuk tanyakan apa yang sepatutnya awak nak kena buat lah kan. Ada tak awak try tanya lecturer lain? Kalau macam awak belajar dengan lecturer A, so lecturer A ni ada problem, so jadi awak tak apalah, malas kita tanya lecturer A, awak pergi tanya lecturer B. Ada tak pernah buat macam tu? Ada, selalu So selalu dia feedback from the lecturer B tu jadi okey lah. Kadang-kadang ada yang macam kita still juga tak faham apa benda yang, kalau macam saya ni tak tahulah nak cakap macam mana. Bila dia cakap tu macam okey, mula saya macam macam ni. Mula saya tak faham. Bila saya balik rumah, tu saya dia nak macam ni. Lepas tu saya tanya dia balik, nak macam ni ke macam ni? Lepas tu dia cakap okey betul macam ni. Kenapa dari tadi dia tak, lepas tu dia tanya balik, kenapa daripada tadi tak tanya saya? Lepas tu saya cakap, saya jenis macam bila dalam kelas, saya macam menung kejap, apa benda dia nak. Bila dah balik rumah, kita dah pergi keluar daripada campus tu, baru kita macam buka. Okay, dia nak ni. Okay. Ani macam mana ni? Saya apa? Saya tak boleh fokus sebab saya ada 2. Saya tumpu satu kelas, saya ada join program. Program apa? Ada hantar gambar dekat poster tu, yang program penyuntingan. Mana? Tak hari ni. Tak ada. Cik Sarah bagi tu. Sebab yang hari ni lah, sebab kita orang kena buat presentation. Saya hari ni kelas. Yang Finas ya? Finas. Okey, bukan saya hantar. Cik Sarah hantar kat Cik Sarah. Okey, kita. So saya tunggu dua telinga saya berhubung. Saya tak tahu mana satu nak dengar. Tak apa, lain. Right. Okey. Berbalik pada tadi macam Azwani bagi tahu tadi. Ni just lah pada pandangan saya lah.
Kadang-kadang bila kenapa kita confuse. Saya pun macam awak. Kadang-kadang saya dalam kelas saya confuse, saya tak tahu benda pun. Okey. Tapi kita kena faham dalam kelas selalunya kita akan start dengan for example 30 student lah. Normally lah 30 student. Okey, macam saya sekarang ni saya ada awak, saya ada 5 orang, 6 orang student. Ini saya boleh fokus personal one by one. Okey, tak ada masalah. Tapi whenever bila the lecturer have 30 students yang dia nak kena meet every single each of them, so I say it's hard sebab you ada 2 hours je. Maximum you guys ada 2 hours je dengan dia. Bila ada 2 hours dengan dia, dia akan try to fully utilize everything untuk faham secara general. Dia tak boleh faham secara spesifik. Sebab ada 30 orang, katalah kita ambil 30 orang, maybe 10% akan dapat pemikiran yang sama. 10% maksudnya for example kat situ kita ada 3 orang ataupun kita ada 5 orang je yang akan mempunyai pemikiran yang sama. Okay. Alright. Okay, sir. Ya, kan? So jadi that's why kadang-kadang bila kita ada lebih daripada 30 orang, kita kena personal touch dengan dia, tanya dengan dia clear-clear. Sebab susah nak memahami. That's why kadang kalau macam lebih daripada 30 orang, kita kena tanya. Tapi kalau macam 5-6 orang ni, saya sendiri boleh tanya seorang-seorang apa masalah kan. So tak akan menjadi problem lah. Okay. So, tadi ada cerita markah rendah, apa lagi tadi, risau repeat, lagi lecturer garang dan sebagainya lah. Okay. Sebenarnya, saya lah pada pendapat saya, benda yang paling saya scary apabila saya masuk dalam sepanjang saya menjadi seorang student ni adalah presentation. Betul tak? Benda yang paling scary student nak buat. Bila cerita lecturer bagi assignment, madam nak kena present. Yes, kena present. Oh, wow. Kalau grouping, kita selamat. Okay, tak apa. Kita buat grouping. Tapi bila kalau bukan grouping, pisang weh. Madam, ini present. Kaki weh. Ini present personal ke present open class? Oh, you kena present waktu open class. Mak ai lagilah. Kalau present personal, kita datang tempat dia, kita present je. Ni tak, dia kena open class. So, dia datang waktu kelas, kita kena present dengan dia. Dia kata, mak ai. Pisang kalau macam ni kan. So itu adalah benda yang paling scary lah sebenarnya. Okay. Benda yang paling scary. Sekejap. Presentation. Saya rasa semua orang pernah lalui waktu presentation ni ketika kita berada di dalam mana-mana kelas lah. Okay, betul. Okay, itu adalah presentation. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak, selama awak present ni, yang kita buat presentation ni lah, tak kisahlah awak buat presentation bahasa Inggeris ke, awak buat presentation untuk awak punya video ke, awak buat presentation untuk awak punya paper ke dan sebagainya. Awak tahu tak sebenarnya presentation yang kita buat ni sebenarnya dia ada terbahagi kepada beberapa jenis presentation. Tak. Kira macam ada banyak jenis lah. Sebenarnya saya pun tak tahu. Ya, apa dia Zaidi? Tak tahu kan. Okey. Sebenarnya saya pun macam awak. Dulu saya memang tak tahu benda ni. Kita bila kita present. Kita pun present. Present, kita present. Nanti kita nak buat assignment, kita kena present present. Lepas tu bila jumpa dengan member, kita present. Nanti kalau kita nak pergi interview, kita present. Semua apa present? Kita sebut perkataan present tu je. Kita tak tahu pun sebenarnya setiap satu presentation yang kita buat tu ada nama spesifik yang kita kena tahulah yang apabila kita buat presentation. Dia tak boleh simply kata aku nak buat presentation ni. Dia sebenarnya ada spesifik, tapi jaranglah orang sebut presentation ni yang kata apa, the name of that kind of presentation tu secara kata apa, spesifik. Tapi sebagai kita ni, sebagai presenter, at least kita kena tahu what kind of presentation yang kita nak prepare untuk that particular things yang kita nak present. Alright, okay. Sebab tak semua presentation punya konsep adalah sama. Kita kena faham.
Ada presentation yang memerlukan benda ni, ada presentation yang memerlukan benda ni, ada presentation yang memerlukan macam ni, ada presentation yang memerlukan macam ni. So that kind of punya things yang kita nak tengok sebenarnya. Alright, okay. So the things yang kita nak kena fokus hari ni, kita tengok apakah jenis-jenis presentation. Okay, so everyone, semua orang, saya assume semua orang kat dalam kelas saya ni semua pernah melakukan presentation, mahupun dalam bentuk secara berkumpulan ataupun secara personal. Betul? Betul. Betul alright. Okay. So let's kita dive in, kita tengok apakah yang dikatakan dengan presentation secara detail lah yang kita nak tahu. Right, okay. Boleh tengok kat skrin? Boleh sir. Right, okay. So these are you guys punya tajuk hari ni adalah kita nak discuss documentation punya presentation. Okay. Dalam kita beli documentation punya presentation, yang dokumen kita nak buat lah sebab based on kepada kita punya subjek, okay. Document and distribution, okay. Document presentation ni adalah sangat-sangat penting sebab whenever kita apa ni kejap. Okay, whenever kita apa tadi, kita buat presentation, ramai orang tak faham konsep dia macam mana. Okay, so hari ni kita nak tengok. Okay, so dalam kita punya banyak-banyak presentation, okay, kita ada beberapa presentation yang memang ada kat dalam luar tu lah yang kita dah tahu. Okay, so yang selalu kita tahu adalah presentation. Kita tak tahu pun depan tu apa. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, saya dah list out kan, kita ada 6 jenis presentation. Okay, secara amnya yang memang ada. Sebenarnya there was a lot, okay, tapi kita stickkan kepada 6 saja. The first one, kita ada informative punya presentation. Lepas tu kita ada persuasive. Lepas tu kita ada demonstrative. Lepas tu kita ada inspirational punya presentation, business presentation dan juga PowerPoint presentation. So, awak rasa awak punya bahagian presentation dekat belah mana? Anda rasa anda punya presentation dekat sebelah mana? PowerPoint presentation. PowerPoint presentation. Sebab itu je yang awak tahu kan? PowerPoint presentation. Okay? Masuk dalam PowerPoint, settle. PowerPoint, settle. Alright? Okay? Betul. Okay? Sebenarnya, bila kita sebut presentation, there was a lot of type of presentation. Dia bukan sekadar bila kata, oh nak kena present. Dia bukan sekadar bila kena present, oh kena ada PowerPoint. Nak kena present, kena ada PowerPoint. Tak semestinya. Kadang-kadang whenever bila kita bercakap sendiri, itu pun dikira sebagai presentation. Alright, okay. Dulu sebab saya pernah bagi tahu pada saya punya student lah. Dia kata, sir nak kena prepare ke ni. Kata tak. You datang depan saya, you cakap je, tak kisah nak pakai kertas kajang ke, kertas A4 lah, kertas kajang ke, you nak pakai whiteboard ke, betul pulang pada you. Jadi you present. Present maksudnya you tunjukkan apa you ada. Tunjukkan kepada saya apa. Itu kita panggil present. You show what you have. Itu benda dia. Then you try to explain. Presentation is showing and explaining what you have. Okay. So dekat dalam ni ada pelbagai jenis. So jadi common budak kata, oh pakai PowerPoint. Kenapa pakai PowerPoint? Sebab daripada asalnya mula-mula, daripada diploma, kita dah dididik. Oh nak present kena pakai PowerPoint. Nak present kena pakai PowerPoint. Dia tak bagi tahu nak present kalau tak pakai PowerPoint pun tak apa. Cuma PowerPoint tu adalah sejenis tools yang kita guna untuk membantu kita punya presentation. Kalau macam for example, saya nak tanya dengan awak. Kalau orang tu, dia nak present dia punya dia adalah seorang student fashion designer. Dia dah siap baju dia ni. Dia dah jahit semua clear. Saya nak tanya, dia nak present secara dia bawa dia punya baju ke ataupun dia nak present letakkan dalam PowerPoint? Which one is the best awak rasa? Macam mana sir?
katalah ada seorang student, seorang pelajar dia ni adalah fashion designer. Okay, fashion designer, dia nak present dia punya final project dia. Dia dah buat baju dia dah buat seluar, dia dah jahit, semua dah ada lah. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak, adakah dia patut present dengan membawa baju dia ni semua tu, dia letak depan, dia tunjuk dekat judges dia macam ni, ataupun dia ambil baju dia tangkap gambar, dia letak kat slide PowerPoint? Ambil baju dia, lepas tu present dekat orang. Yes, itu kita panggil cara presentation. Maksudnya ada setiap satu tu ada teknik dan cara dia untuk dia present. Bukan kata kena pakai present je kena pakai PowerPoint, present je kena pakai PowerPoint. Alright, okay? Tak semua macam tu. Dia lain-lain sikit. That's why kadang-kadang kita kena be careful lah whenever kita do presentation. Tak semua memerlukan PowerPoint. Kadang-kadang whenever kita cakap sendiri pun itu dah di-consider sebagai presentation. Alright, okay? Okay, sekarang ni kita ada 6 ni. Informative, persuasive, demonstrative, inspirational, business dan juga PowerPoint presentation. Okay, apa saya nak you guys buat sekarang ni, saya nak you guys go through to the internet. Okay, internet ke YouTube ke apa dia, cuba cari apa yang you guys boleh faham tentang ke-6 ni. Boleh? Saya tak nak saya cakap je. Saya nak kita sharing benda yang sama. So maybe ada benda yang awak dapat yang awak boleh sharing, ada benda yang saya dapat saya boleh sharing dengan awak. Boleh tak? Maksudnya kita terangkan semua lah. Kalau dapat terangkan semua, alhamdulillah. Kalau tak ada, awak ambillah dua ke. Sebab sekarang ni kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ambil yang bawah ni boleh? Kita bermula daripada ni. Demonstratif ni. Yang dua ni saya dah ada. Okey, ambil demonstratif. Demonstratif, inspirational, business dan juga PowerPoint. Siapa nak ambil demonstratif? Saya nak business. Okey. Aku nak ambil PowerPoint lah. Okey, siapa? Hani PowerPoint. Hazwani business. Lagi Zaidi dengan Amin? Saya ni lah inspirational. Inspirational punya presentation. So jadi Zaidi demonstratif lah. Okay? Okay. Alright. So you guys pergi cari dulu benda ni. Tengok apa you guys boleh dapat. Later on nanti kita do some discussion. Boleh? Boleh, saya boleh. Pukul 11 lebih boleh? Baik sir. Alright. Pat, kejap Pat. Aku ambil gambar MC belakang background. Nanti tengok kesesuaian untuk letak wording, title, convocation. Roger. Alright.
Okey, rahmatan lil alamin kat bawah border tu tak payah buangkan. Lepas tu sekarang tengok MC aku dah letak kedua macam tu. Cokma tu okey. Logo USAS dengan logo Perak tu dah okey. Cuma title wording convocation tu, macam mana kita nak buat? Sama ada nak diletak tengah-tengah ke ataupun macam mana yang kau rasa sesuai? Di belakang pun okey, cuma jangan nampak tertutup sangat. Okey, kalau macam ni aku rasa aku naikkan sikit dekat center tengah-tengah tu, di antara MC1 dengan MC2 tu. MC yang belah kiri tu, yang perempuan tu, nanti kau boleh adjust sikit. Nanti aku try masukkan kat dalam tu. Yang tengah-tengah tu, lagi aku send kat kau. Alright, okay. Boleh kita continue? Boleh sir. Semua dah ada dah? Boleh sir. Alright. Hani ada, Hani? Ada. Oh, dah gerak belum? Saya tengah confuse, patutnya dah kena gerak tapi saya ada dua. Present dekat Sir satu, present dekat Fina satu. Naya. Sir just nak saya terangkan apa masuk PowerPoint tu dari segi apa-apa je ke? Ya. Apa yang awak dapat awak terangkan je. Tak apa ni. Alright. Okay. Alright, okay. So sekarang ni kita ada 6 jenis presentation. Selalunya kita tahu normal common presentation lah. So kita ada 6. Kita ada informatif, kita ada persuasif. Okay, so saya akan terangkan dua ni dulu. Yang atas ni informatif dengan persuasif. Alright, okay. So kalau informatif ni adalah satu jenis presentation yang di mana dia fokus kepada untuk kita memberi information. That's why nama dia informatif. Okay, information about suatu benda lah. Tak kisahlah produk ke, kita punya konsep ke, idea, tetapi kepada specific audience. Dia bukan overall lah. Okay, dia kepada specific audience. Kenapa dia specific audience? Sebab dia adalah sejenis info. Info tu dia ada specific terms yang dia nak kena sampaikan kepada audience. That's why dia bagi tahu dia adalah kepada specific audience. Dia tidak kepada semua. Ini kita panggil informative punya presentation. Okay, apa bendakah yang kita boleh relatekan dengan informative presentation? Seperti kalau kita tengok, kita ada report, kita ada briefing dan kita ada research. Kalau perasan kalau tengok ketiga-tiga ni, reporting, briefing dengan research ni, dia ada specific audience. Okay, macam for example, bila kita buat reporting, bila kita buat report, kita tidak report kepada semua orang. Kita akan report kepada tempat ataupun orang yang kita nak report sahaja. Okay, tempat yang kita nak report sahaja. Betul? Macam for example, whenever you do you punya research untuk you guys punya paper you, okay, bila you nak present, you nak report, you tak report kepada parents you tak report kepada adik-beradik you kena report pada orang yang tahu apa paper you buat. That's why dia bagi tahu kita nak present dan kita nak report kepada untuk certain audience saja. Kalau macam for example reporting juga boleh dalam apa juga bentuk, tak semestinya kita buat dalam bentuk presentation. Kalau macam for example bila kita report satu berita, news. Okay, news tu untuk certain audience saja. Kalau macam for example berita orang-orang macam kita ni kita tengoklah berita. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang sebaya awak. Okay, sebaya awak tak tengok pun berita. Sebab awak rasa berita ni okay, tidak sesuai cara presentation berita konsep sekarang ni. Nak kena tunggu pukul 8 lah, nak kena tunggu pukul 1 lah baru present. So you lebih prefer presentation report ni ataupun news ni dalam berbentuk tulisan yang di mana you guys boleh baca dalam Twitter ataupun you guys boleh baca melalui Facebook. Itu cara presentation dia punya reporting dia. Dan hanya certain niche orang sahaja yang akan membaca. Sebab kita tak fokuskan kepada overall.
Sebab that's why dia bagi tahu information ni hanya untuk certain group sahaja. Yang kedua, briefing. Okay, so briefing pun sama. Whenever you ada group of people, okay, whenever you ada group of people ataupun you ada group of you guys punya teams lah, okay, you guys punya team sendiri, you guys ada 5-6 orang nak do something untuk you guys punya project, okay, dan sebagainya, you guys kena buat briefing. So dalam briefing ni, kenapa kita kena buat briefing sebelum kita buat kita punya project adalah untuk kita memberitahu info-info apa yang kita nak deliver kepada kita punya teammates, okay. Tak kisahlah briefing tu dalam bentuk apa, percakapan ke, kita pakai lukisan ke, kita pakai kita punya presentation aids ke, dan ataupun kita buat kita punya video conference call ke, okay. So bila kita briefing, function dia lah untuk kita sampaikan information kepada kita punya group of yang kita punya teams tu. Kita tak buat macam for example, awak nak buat briefing untuk presentation subjek saya, subjek documentation, tapi awak pergi ajak semua orang dalam kelas awak yang lain-lain tu, okay, yang bukan ada kena-mengena dengan subjek saya pun. So buat apa? Orang lain pun macam, okay, buat apa aku nak dengar briefing ni sebab tak ada kena-mengena dengan aku. So kita ada specific audience yang akan dengar kita punya briefing, okay. Dan juga macam saya cerita tadi lah, research. Whenever kita buat research, kita ada spesifik orang yang kita nak terangkan research kita. You guys buat research pasal kemalangan jalan raya, you guys buat research pasal keadaan semasa, ekonomi semasa, you buat research pasal apa, perkaitan manusia dengan penggunaan ICT sekarang ni, berapa percentage, berapa ni dan sebagainya. Bila kita nak buat research, kita nak present kita punya research tu, kita kena ada spesifik orang dan audience yang kita nak present. Okay, kalau macam for example, you nak buat research berkaitan macam manakah penggunaan media sosial terhadap kanak-kanak yang berumur daripada 12 tahun hingga ke 16 tahun. Macam mana dia orang punya statistik penggunaan dia. Dia punya level of hours dia orang spend. Media sosial yang dia orang pergi. Dekat mana dia orang tengok. Jenis konten apa dia orang dapat. Okay. So bila you dah buat research tu, daripada umur yang 12 tahun hingga ke umur 16 tahun tu, takkan you nak present benda tu kepada yang common biasa. Okay. So kita akan present pada orang yang betul-betul nak tahu apa ni. Macam for example, you nak present kepada doktor, you nak present kepada ahli-ahli ilmuwan yang tahu apakah function ni. You nak present kepada media sosial owner tu sendiri. Nak bagi tahu, okay, kalau based on pada research saya, budak umur 12 tahun hingga 16 tahun tu dia orang tengok ni. So orang tertentu je yang akan nak tahu apa research finding you. The end of the day dia akan jadi macam mana. Ini kita panggil sebagai informatif sebab kita memberi info ke dalam kita punya presentation. Cara presentation tu tak semestinya menggunakan slideshow ataupun PowerPoint. Macam saya cakap tadi lah. Boleh dia dalam bentuk video seperti berita, boleh dalam bentuk grafikal, boleh bentuk dalam percakapan, boleh dalam bentuk kita punya printed material, macam-macam. Janji benda tu dipresent dengan cara yang proper dan the main concern dia adalah penyampaian maklumat tu mestilah tepat dan berkesanlah kepada niche group yang telah dipilih tadi. Alright, okay, itu the first one. Kita punya informative punya presentation. Okay, so the next one, ini adalah dia punya tips macam mana kita nak bagi informative punya presentation. Okay, so kalau tengok guys, as there would be a lot of technical information and statistics, focus on the main points or agenda first, and if you have more time, then you can add on at the end of you guys punya presentation. Okay, so dalam kita punya information tu kena focus on the main point. Apa benda yang kita nak sampaikan dulu. Kalau kita ada extra time, barulah kita add on yang extra tu yang sepatutnya lah. Yang kedua, kita kena buat benda tu, information tu simple and clear. Kenapa simple and clear? Sebab kita nakkan semua orang senang untuk faham benda tu. Kita jangan buat too much complex. Okay, too much complex. Kalau macam for example, jikalau kita nak buat information, kita nak sampaikan information. Katalah for example, Hazwan ni dia buat fotografi. Okay, so Hazwan ni nak sampaikan kepada dalam niche market dia, yang dia nak bagi tahu dia buat fotografi. Tapi kalau dia gunakan terms-terms yang memang agak high end sikit, so orang-orang ni akan susah untuk memahami. In the end of the day, orang tak akan faham pun apa sebenarnya dia nak sampai. Oh, dalam gambar saya ni menggunakan ISO aperture 2.6 dengan kita punya focusing point pada 24 ni.
Kalau awak sebut term-term tu, orang takkan faham apa benda lah budak ni meripik dalam dia punya ni So orang lebih fokuskan kepada apa gambar you dapat, apa feel yang orang nak. Itu nak. Jadi kita try to orang kata apa, present dalam bentuk simple and clear supaya orang tahu. Alright, okay? Lepas tu yang ketiga, you guys boleh tell, okay? Beritahu kepada you guys punya audience, you punya presentation briefly, okay? Introduction tu, apa benda kita nak go out. Apa yang you guys nak sampaikan sebelum kita go more on details. Okay? Dan yang seterusnya, kalau boleh kita jangan ambil lama. Kita ambil dalam masa 5 ke 10 minit ataupun 10 ke 20 minit something like that. If you go beyond than 30 minutes, benda tu dah tak jadi berita dah. Orang akan stop listen to what you are trying to say. Remember, whenever we try to giving information, okay? Whenever kita boleh nak start giving information, ni bukan entertainment tau, ini information. Kita nak bagi tahu benda yang real yang kita nak manusia tu that. Every single human being boleh accept benda tu on the first 5 minutes sahaja. The rest of 5 minutes tu dia akan start melilau. Macam saya lah, bila saya buat kelas, you guys akan hanya boleh fokus the first 5 minutes. The next 10 minutes tu dia akan jadi on off. The next 10 minutes tu dia akan jadi off terus. That's why saya intend to bagi you, okay, after half an hour, saya bagi you rest dulu. Clean up your mind, later on datang balik, kita start fresh balik dan kita boleh proceed. That's why dalam berita penyampaian info tu, apabila tak kisahlah kita buat dalam bentuk video ke, kita buat dalam teks, bila orang berkatalah macam for example, you are planning to do in text. Okay, whenever people read the text, jangan biar dia orang read terlampau panjang. Too much text. Oh, saya buat ni, macam for example Amin buat grafik je. Oh, grafika saya macam ni, grafika saya cantik, grafika saya boleh buat ni, bla 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 bla. Bila kita baca tu dekat 15 ke 10 minit dah, orang akan start jam kepala. Kenapa? Too much information, overload information. Orang nak kena cap benda tu, tak boleh. You bagi tahu simple. I have a graphical, which one is good and bla bla bla. And then kita gunakan benda lain. Kita gunakan yang outside kita ni. Gambar, you ada video untuk support kita punya information punya material. Macam tu lebih senang orang untuk memahami. Okay? And then the last one, restate your key phrase in the end. And then briefly summarize you punya point. Okay? You guys dah bagi information pada you guys tu. Kita bawah tu kita buat summarize. Very simple summarize. Memberitahu apakah information kita nak sampai. Just detail sikit-sikit je. Lepas tu supaya orang tak payah nak go through balik. Dia boleh recap balik. Dia akan automatically akan ingat balik. Selalunya macam tu. Dalam macam awak tengok berita pun dia dah bagi tahu betul. Lepas tu India ambil berita tu dia akan bagi tahu. Hari ni kita ada macam ni. Hari ni kita ada macam ni. Ataupun macam for example you ada briefing dengan you guys punya team pun. Dah habis briefing semua. Okay, semua orang faham tak? Ketua you akan tanya, semua faham tak? Okay, semua orang faham. Okay, cuma just nak recap balik, kita akan buat macam ni sikit. Betul? Okay, itu cara kita memberi information punya presentation. Okay, presentation yang berinformasi. Okay, ini yang kita boleh follow lah. Tips apabila kita nak beri information punya. That's why kadang-kadang bila kita briefing lama-lama ni, bila saya buat kelas lama-lama, lecturer buat kelas lama-lama, kawan awak bagi briefing lama-lama, ramai orang intern, so saya ingat in the first 5 minutes je, the last time-nya. Itu bukan salah awak. Memang betul, itu bukan salah awak. Okay? Even sendiri pun, ini bukan saya buat simplify saya punya opinion. This is from the research yang diorang buat. Okay? Dalam bidang filem pun, ni untuk entertainment. Selalunya entertainment ni, manusia ni dia lebih suka kepada entertainment. Okay? Dalam penghasilan filem atau penghasilan video sendirilah. Okay? Kalau dalam filem dia punya duration dalam 2 hours. Okay? Dia punya duration 2 hours kan. Diorang bagi tahu dalam within the first 5 to 10 minutes, jikalau orang masih lagi tengok, dia akan stay sampai habis. Untuk satu filem lah kalau kita tengok filem. Tetapi kalau the first 5 minutes to 10 minutes tu orang dah start macam okay, bosan, dia orang tak akan stay. Dia akan go for half an hour and then dia akan stop, dia akan keluar wayang, ataupun kalau kita tengok secara online, kita akan tukar kepada video yang lain. That's why the first 5 minutes tu untuk filem tu sangat-sangat crucial. Sangat-sangat crucial, maksudnya dia kena terangkan apa yang berlaku dan sebagainya. Kalau macam untuk yang kita buat short film, you guys buat short film half an hours, ataupun you guys buat short film 30 minutes ataupun 20 minutes, the first 2 to 3 minutes tu adalah sangat-sangat penting. Macam mana kita nak attract orang untuk stay dengar kita punya information yang kita cuba nak deliver. Itu dalam entertainment. Kalau benda yang seronok pun, orang boleh cepat bosan. Bayangkan kalau kita nak sampaikan benda yang dalam bentuk serius. Information dan sebagainya. That's why presentation tu kadang-kadang,
Kita nak sampaikan tapi tak sampai secara kata apa sepenuhnya lah. Tak sampai. You kena buat presentation dalam kelas. Dia tanya, okey kawan-kawan faham tak? Semua blank. Lecturer nak sampaikan. Okey apa murid-murid semua faham tak? Awak pun krik. Lepas tu nak selamatkan diri, awak akan cakap apa? Faham madam, faham sir. Betul? Selalunya macam itulah dalam kelas. Betul. Okey. Lepas tu pisang. Apa pun tak tahu. Ini dia tadi. Tapi secara overall ni informatif punya presentation macam inilah cara kita deliver. Okay? Simple and nice. Tapi saya perasan ini I'm not talking about other lecturers. I'm talking my experience during last time whenever I was in your places. Right? Okay? Whenever I become a student. Okay? In that time in which lecturer intend to give this kind of punya presentation in which a lot of information. Macam for example what you're seeing in screen right now is actually overload. Okay, sebab terlampau banyak. Okay, tapi dekat dalam saya punya presentation slide ni, saya tunjuk example presentation slide saya ni, saya akan gunakan very simple wording je. Okay, sikit and then I give some explanation dan kita discuss. Sikit I give an explanation dan kita discuss. Okay, macam ni. Pendek. Okay, kenapa saya lebih prefer bagi pendek? Siapa tahu? Why I do prefer to send giving you guys a very short and brief punya notes compare dan macam yang the last time yang mama bagi banyak-banyak tu. Kenapa? Supaya tak bosan. Okay, tak bosan. Lagi? Senang nak faham. Yes, senang nak faham dan senang nak ingat. Sebab saya akan bagi you keywords je. Okay, presentation focus on information about product and concept to a specific audience. That's it. Boom. Tak ada cerita mepek. Lain semua kita explain. Saya explain dengan you guys. Okay. Yang ni pun macam saya explain. Okay, reporting, briefing, research. You guys kata, okay. Information, sample ni briefing. Okay, reporting apa? Macam ni. Dan saya gunakan supporting material. Gambar untuk support. Supaya you guys tahu, oh okay, hari tu sir kata macam ni. So the explanation is based on what you understand. Not explanation based on what I wrote down on the presentation aids. Itu silap. Right? Ramai orang selalu. Dulu lecturer saya dulu banyak macam tu lah. Diorang ni saya tak tahu lah diorang ni macam mana konsep dia. Diorang akan bagi soalan. Dan soalan jawapan tu kebanyakan dia okay, bila ada quiz ke mana, okay, jawapan tengok dalam slide. Bila tengok dalam slide, jenuh lah nak menyalin balik apa benda dia tulis kan. Selalunya dulu punya lecturer memang suka buat macam tu. Tapi bagi saya bila sampai dekat dah punya konsep di mana apabila most likely lecturer intend to give that kind of punya information on slide yang terlampau banyak sangat dia punya information. So bila dalam kelas tu student intend to get bored so fast, alright, okay, dan diorang pun tak tahu pun sebenarnya kelas dalam kelas kita should be yang kata more relaxing, more enjoyable. Dan that's why bila saya dengan you guys, saya suruh you guys, okay, you guys pergi cari sendiri. Kenapa? Bila you guys cari sendiri, you guys baca, you guys tahu. Kalau you guys dengar saya cakap, dia akan jadi macam kita panggil a situation, boring situation. Okay, that's why saya lebih prefer you baca, you explain, dan saya akan support you from the behind. Apa yang ada yang kita boleh top up. Maybe ada benda you cari saya tak jumpa, atau maybe ada benda yang saya cari you tak jumpa. So kita sharing. Sebab kadang-kadang bila kita sharing is much more easy untuk kita nak remember. Alright, okay. So itu adalah informative punya presentation. Alright, okay. Okay, the second one. Okay, the second one is persuasive punya presentation. Okay, the wording of the persuasive tu sendiri tu dah menggambarkan kita macam mana kita nak do kita punya presentation. Kita nak persuade people, kita nak convince people, kita nak attract dia, kita nak kena memberitahu dia. Okay, sesuatu benda yang boleh mengubah dia punya pemikiran, dia punya thought. That's why nama dia persuasive. Kita nak tarik perhatian dia, kita nak ubah pemikiran dia, kita nak adjust everything. Itu kita panggil persuasive punya presentation. Okay, ramai orang tak faham macam mana persuasive presentation. Okay, siapa boleh kalau ada orang yang antara you guys yang pernah tahu macam mana persuasive presentation ni, ada tak yang boleh bagi tahu saya sampel jenis-jenis persuasive presentation, contoh-contoh persuasive presentation? Siapa tahu?
contoh-contoh persuasive presentation? Macam ceramah ke? Okay, one of it betul, ceramah. Okay. Kita nak convince orang. Kita nak, katalah macam for example kita ambil ceramah yang masa awak kat sekolah-sekolah tu. Masa awak nak ambil SPM tu kan. Ceramah-ceramah yang nak menarik perhatian awak. Supaya okey, belajar, teruskan belajar macam ni. Ingatlah parents dan sebagainya, bla bla. Dia nak motivate you. Okey, supaya you jangan down ketika tengah exam. Sebab kadang-kadang bila nak sampai exam ni, mulalah down. Apa? Family mengharapkan dia dapat 9A, 11A, 12A. Awak berapa? Awak punya berapa subjek? SPM berapa subjek? Semua? 8. 8. Ada 13 Saya dulu SPM saya 5, 6. Saya 8. Saya punya 8. Tapi kalau dengar sekarang ada yang apa 13A, 14A, 16A, saya kata gila dia orang ambil banyak-banyak ni, dia orang belajar macam mana kan. So yang jenis yang macam waktu-waktu dekat SPM dan KPMA ni semua jenis stress. Stress kenapa? Parents mengharapkan 16A. Yang apa mak dia mengharapkan 9A. Lagi teruk apabila abang dengan kakak dia dah memang flat A. Tiba-tiba dia punya ni lagi tu datangnya motivation punya penceramah ni. Okey, motivator datang sekolah, motivate you, give you, persuade you supaya jangan feel down, jangan terasa demotivate, continue, dia nak ubah you punya mindset dan sebagainya. Itu salah satu jenis persuasive presentation. Alright, adalah dia orang guna gambar-gambar, adalah dia guna tu. Hari tu saya ada pergi tengok bukan saya ada handle satu event bersama dengan Ustaz ABU lah. Okey. So dalam tu ramai orang lah, dalam 4 ke 500 orang dalam dewan tu lah. So saya handle dia punya MCP lah. So bila Ustaz ABU ni datang, dia bagus satu cara dia persuade orang sebab tak semua orang boleh buat persuasive punya presentation tau. Okey. Cara dia persuade orang, first kali dia gunakan intonation dia. Dia precise on the intonation itself. Kalau dengar cara Ustaz ABU tu cakap, memang sangat-sangat lembut. Sangat-sangat lembut. Dia slow down, dia tone down. Lepas tu dia punya assistant cakap, bang, waktu ketika Ustaz ABU ni tengah baca, tengah cakap ni, boleh main tak music background? Dia add on some extra music background. Dia tak ada presentation pun, dia tak ada. Ketika ni ada slide tak? Tak ada. Dia tak ada slide. Nanti waktu saya tengah bercakap ni, bagi saya macam ni je. Dia pun cakap lah. Kata, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya kita kena ingat, okay, tuan-tuan puan semua Allah sayang, semua Allah sayang. Okay, kita ingat balik mak kita dulu, kita ingat dulu waktu kita sekolah dulu, saya dulu masa saya kecil ni saya jahat, saya ni macam ni. Tapi kita kena ingat, Allah sayang kita, Allah sayang semua orang. Lepas tu dia kena ingat, parent, mak bapak kita yang dah melahirkan kita, susah penat diorang ni tu. Sebenarnya kita ni tak jahat, kita ni tak jahat, kita ni baik. Cuba kita nampak diri kita ni jahat. Macam dia terangkan macam tu. Cara dia cakap memang lembut dan semua orang terkesan sebab because of the intonation dia sendiri. Sama juga macam Datuk Dr. Ahmad Fazilah Kamsah. Kenal kan? Kenal. Kenal kan? Penceramah tu kan? Datuk Dr. Ahmad Fazilah Kamsah tu. Cara dia sampaikan presentation dia menggunakan intonation dia. Sebab apabila dia bercakap, dia boleh mengubah pemikiran orang. Okay, dia boleh tahu macam mana. Okey, aku berada kat sini. Saya rasa dia pernah datang USAS dulu sekali tak saya. Masa waktu diploma saja. Dia pernah datang USAS. Sebab saya ada tengok video dia. Dia ada datang USAS sekali. Dia buat ceramah dia dekat masjid USAS. Okey. Tapi kalau dengar cara-cara okey. Okey ya. Kita kena faham apabila seorang pelajar ni kita harus kena betulkan dia punya line up supaya kita kena macam ni, kita kena ingat cara dia cakap tu, intonation dia, itu cara dia boleh membuat orang. Sama juga macam Ustaz Don, orang-orang yang ada kita panggil yang boleh bila dia bersuara. Ini dia punya powerful dia boleh bersuara dan suara dia sendiri dah boleh mengubah orang. Ustaz Dot, Ustazah Siti Nurbaya, lagi kita ada siapa lagi? Ustaz apa tu?
Ustaz Azhar Idrus, okey. Lagi Pak Nil, okey. Pak Nil, lagi siapa ke? Ramai orang yang ada this powerful punya voice yang boleh ubah. Dia tak semestinya, so kalau kita nak jadi persuasive, somebody boleh persuasive ni, kita kena ada suara yang jenis lembut. Tak. Dia bergantung on what you try to present, what you try to explain. If you want to explain business, you must know what business tone you gonna use. If you try to explain ataupun you guys nak persuade people in terms of delivering heart to heart punya situation, you kena tahu macam mana nak express you punya feel towards to that particular person. Dia kena tahu. Ada even tu kadang-kadang kalau kita pergi klinik ke hospital, doktor sendiri tu pun dia boleh tahu. Dia tahu you scary nak masuk dalam OT theater room. Dia akan beritahu, okay macam ni. Dia sendiri boleh persuade benda tu. Okay macam ni. Kadang-kadang kita sendiri pun, okay, pernah kan antara tugas yang kita pergi ke shopping mall, tiba-tiba, okay bang, saya ada jual ni. Kita pun kadang-kadang terbeli. Betul? Ada tak? Ataupun kadang-kadang kita pergi mana-mana kedai makan ke, kan? Kedai makan ke, McD buat promotion ke, kan? Kalau lelaki dia memang sanggup kat perempuan ni. Saya nak order McD, bagi saya Big Mac, large 1, lepas tu bagi saya ni. Okey encik, semua ni harga dia RM13. Tapi encik hari ni kita orang ada buat promotion. Jika encik tambah satu lagi ni, encik akan dapat aiskrim percuma dan juga ni. Betul? Oh ya ke? Tapi encik, aiskrim percuma ni pun sebenarnya memang hari ni promotion dia special je. Sebab tak semua customer akan dapat. Kalau encik dapat, encik lah salah satu seorang customer kita yang akan dapat aiskrim ni. Lagi lah. Dengan suara dia lembut macam tu lagi. Okey lah, bagilah. Layan lah. Awak pun layan. Itu cara dia pursue kita. Daripada kita tak nak beli, tiba-tiba kita nak membeli. Sama tak macam for example, cara awak nak pursue girlfriend awak. Nak take girlfriend awak. Sayalah segala-galanya. Saya boleh bagi awak kebahagiaan. Sayalah tu, sayalah ni dan sebagainya. Itu cara kita pursue. Dan kita present kepada kita punya girlfriend sebelum dia jadi girlfriend kita dan sebagainya. Alright, okay. So this is what we call a persuade punya presentation. Kita nak menarik orang supaya dia boleh ubah dia punya mindset. Salah satu konsep dia tadi macam Hazwani bagi tahu, motivation punya event. Okay. Selain daripada tu, kita boleh juga tengok kepada sini policy making dan juga judgment, value judgment lah. Value judgment tadi apa yang Hazwani bagi tahu tadi. Okay. Kalau kita nak value people, kalau kita nak tu, kita boleh buat persuasive. Policy making ni adalah apabila orang yang menghasilkan polisi. Okay. Macam for example, bila diorang berada dekat dalam satu sidang parlimen. Okay. Macam mana kita nak convincekan kepada orang kita punya ni adalah betul. Macam mana kita nak bagi tahu pada orang, kita punya ni betul. Kita ada pembangkang dan kita ada penyokong. So macam mana penyokong ataupun kita punya government sekarang ni, dia nak present dia punya all those things dan dia nak convince kepada pembangkang bahawa dia orang buat ni betul. So dia orang kena persuasive, dia orang kena persuade yang dia orang ni adalah betul dan sebagainya. Sama juga macam orang yang menjual insurance. Okay? Dia orang nak persuade you untuk beli insurance dia orang. Abang jikalau abang beli saya macam ni dapat macam ni. Kalau abang beli macam ni dapat macam ni. Abang punya ni jadi abang boleh masuk hospital free, abang akan dapat sehari RM250 dia orang bayar, bla 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 bla. Cara-cara dia bagi tahu macam tu. Okey. Even though selalu pun kita kena dengan telco punya telemarketer. Okey. Dia akan telefon. Hello, boleh saya bercakap dengan Encik Cik Hanu ni? Ya, ini Cik Hanu ni. Yes, betul. Saya Cik Hanu ni. Dia dapat okey. Nama Cik ni telah tersenarai daripada nama-nama customer kita yang kita telah pilih secara rawak, dan Encik Hanu ni adalah salah seorang customer yang sangat istimewa. Bila dengar sangat istimewa, perkataan istimewa tu kita rasa, wow, dia orang ni appreciate aku ke? Okey. Sebelum tu boleh saya confirmkan dulu nama penuh dan juga IC Encik Anu ni. You pun bagi tu nama saya ni. Okey. Kalau ikutkan dalam sistem kami, Encik Anu ni telah menggunakan kami punya perkhidmatan selama 5 tahun, dan berdasarkan pada pemantauan kami, cara penggunaan Encik Anu ni agak drastik lah dalam beberapa bulan sempena dengan PKP ni. Okey, jadi kami berhasrat untuk menawarkan satu tawaran yang hebat kepada Encik Anu ni, yang di mana Encik Anu ni tak perlu buat tambahan bayaran apa-apa. Lagi tawaran hebat. Aku tak payah bayar apa-apa. Lagilah juga. Okey, apa tawaran dia, Cik? Okey.
berdasarkan pada ini, semua customer kami yang telah kami pilih secara rawak ni akan menerima satu tambahan line baru hanya khas untuk pada PDP sahaja, yang di mana dalam line tu Cik Hanu ni akan dapat unlimited data yang di mana Cik Hanu ni boleh gunakan untuk sesi pembelajaran sepanjang kita punya PDP ni. Lagilah tambahan data daripada data 10 gig sebulan dah jadi unlimited. Tetapi ada syarat yang kita orang tetapkan lah. Okay. Dia dengar benda-benda free, dia kata okey, syarat ni. Syarat apa? Yang pertama, Encik Anu ni kena macam ni. Encik Anu ni dan Encik Anu ni kami akan hantar SIM card tu kepada Encik Anu ni, dan bila SIM card tu dah sampai, Encik Anu cuma masukkan dalam telefon macam ni. Dan syarat yang keduanya adalah Encik Anu ni kena buy contract dengan kami selama 2 tahun. Jadi sepanjang buy contract ni, Encik Anu ni tak perlu risau benda. Encik Anu ni hanya bayar seperti biasa je macam Encik Anu ni bayar yang sekarang ni. Lagilah. Aku 2 tahun tak payah bayar apa-apa sama, tapi aku dapat data naik. You pun seronok lah dapat data naik dan sebagainya, betul kan? Itu yang mula-mula tak nak tukar line, tiba-tiba tak nak upgrade, tiba-tiba you upgrade. Apa dia kata semua free. Lepas tu dengan tu juga boleh settle tak? Encik Anu ni sekarang ni duduk dekat mana? Berapakah pendapatan keluarga Encik Anu? Sebenarnya family saya ni pendapatan saya adalah sekian. Okey. Sebab kami juga ingin menawarkan salah satu lagi kepada Encik Anu ni. Kenapa? Di mana jikalau ada mana-mana customer kami yang masih lagi belajar di mana-mana universiti, cuma perlu tunjukkan kad pelajar, Encik Hanu ni akan boleh mendapat salah satu telefon pintar untuk membantu dalam proses pembelajaran Encik Hanu ni. Okey? Apa telefon yang saya akan dapat? Lepas tu dia kata, Encik Hanu ni kalau ikutkan ni, kita ada tawarkan 4 jenis telefon dan salah satunya adalah iPhone. You dengar je perkataan iPhone tu, bam. Okey, Encik, saya setuju, saya sign. Nampak tak cara dia convince you? Itu dia persuade you. Dia beri keyakinan kepada you. Dia ubah Nampak sir. Saya ubah. baru tukar SIM card sir. Hari tu you mobile saya tukar tau. Maksud? Pakai bill sekarang ni. Daripada prepaid jadikan deal. Berapa dia charge? Sama Saya lah. ambil paling murah sir, RM28. Tapi harga asal RM30. Tapi dia tukar jadi RM28. Lepas tu dia cerita lah, dia ada unlimited apa, free call macam tu. So far macam ni okey? Okay, alhamdulillah. Sir sebut saya punya reality tau. Saya tak tahu pun. Hari tu Saya tak tahu pun kan. Coincidence. Okay, so sebenarnya dia nak bagi tahu sebenarnya benda proses persuasif ni cara dia present. Dia telefon awak, dia ada guna slide PowerPoint presentation tak, saya nak tanya? Tak ada kan? Tak ada. Dia hanya menggunakan Tak dia punya voice sahaja. Dia menggunakan dia punya voice sahaja. Okay? Dia menggunakan dia punya voice, dia boleh convince you. Dia bagi tahu macam ni. Kalau awak tengok kalau macam for example perempuan. Selalu perempuan ni kalau macam for example saya bagi example, saya rasa bukan awak lah, tapi saya bagi example. Pernah tengok kan siapa tu? Mira Filza. Kenal Mira Filza? Kenal kan Mira Filza kan? kenal. Okay. Kalau perasan tak, every single each product yang dia bawa, dia deliver, semua orang akan beli. Tudung lah, minyak wangi lah, apa benda lah. Sebab awak tengok cara dia promote that product, cara dia menggunakan dia punya delivery method dia. Dia persuade orang, okey. Cara dia cakap lembut, tata bahasa dia bagus. Sama kan macam Datuk Siti Nurhaliza. Macam mana Datuk Siti Nurhaliza dulu, daripada mula dulu yang dia tak ada brand Simplicity tu, sampai dia ada dia punya brand sendiri, Simplicity tu. Orang keep buying apa dia beli. Nyalofa. Lepas tu kita ada Vivian Yusof. Okay, beli. Lepas tu kita ada Mawar. Macam mana dia orang jual dia orang punya tudung dan sebagainya. The way they present, the way they persuade. Macam mana Mawar punya tudung berapa? 300 300 ke 200? 300 ke 200 ni. Dalam range price betul Okay? Range price macam tu. Dan dia orang punya specific audience. Kalau perempuan jual tudung dan cara dia orang cakap kena macam tu. Dia tak boleh kalau pergi panggil Mira Filza suruh jual exhaust motor. Suruh cakap macam tu.
Okey, kepada abang-abang berada di luar sana, exhaust motor ni sangat cantik bunyi dia. Dia boleh menghasilkan bunyi yang agak mendalam apabila kita memerahkan kepada kita punya minyak motor. Dan kita akan merasakan motor kita akan lebih berkuasa menggunakan exhaust yang dijual ni. Jadi saya Mira Fiza menyarankan abang belilah exhaust motor daripada brand sekian-sekian. Awak rasa lelaki nak beli tak kalau dia buat macam tu? Memang sasar lah lelaki tak beli exhaust motor. Sebab lelaki punya cara delivering dia berbeza. Dia tunjuk ganas dan sebagainya. Baru ada orang lelaki nak beli tu. Orang lain cara. Tapi itu cara dia persuade. Dia meyakinkan orang untuk sesuatu perkara. Alright, okay? So, saya dah explain tu. So, now kita nak tengok yang next tu adalah inspirational punya, inspirational lah, demonstration punya presentation. Siapa tadi? Demonstration tadi. Saya rasa. Okay, jap demonstration okay, demonstrative presentation. Okay, cuba discuss tu. Apa yang awak dapat pasal demonstrative presentation? Okey, demonstratif yang saya dapat, dia adalah satu proses ataupun orang cakap, dia macam tutorial lah senang cerita. Dia punya presentation ni. Dia menunjukkan, dia tunjuk cara proses ataupun langkah-langkah untuk buat sesuatu. Bagi contoh macam yang tunjuk cara-cara masak macam Chef Wan ke apa tu. Itu salah satu contoh demonstratif lah. Macam-macam ada yang kilat kereta ataupun bertukang kan, ada ataupun yang kalau yang jenis memancing ke, itu semua kategori demonstratif lah. Dia demo lah, dia menunjukkan sesuatu. Dalam demo dalam bentuk apa? Dia tunjuk dalam ni bentuk perbuatan lah, kemahiran komunikasi dan kemahiran dia orang cakap membuat. So dia melibatkan dua cara lah kot. Dua apa? Dua pihak, two ways communication. Dia melibatkan dua pihak, two ways communication. Alright, okay. So apa yang Zaidi cakap tadi betul. Alright, okay. Demonstrative adalah some things that we demo towards to kita punya kita punya audience. Okay, kita demo kita punya audience dan kita tunjuk tak kisahlah melalui apa, tutorial ke, melalui demo ke, macam for example kat YouTube kita ada tutorial dan sebagainya. One to one dia sebenarnya adalah demonstration ni adalah instructional of step by step punya information. Kita nak beritahu kepada orang. Bila step by step tu kita tunjuk one by one lah. Macam for example Chef Wan tadi dia bagi tu, Chef Wan tunjuk cara memasak. Mula-mula pakai apa. Itu cara dia present benda tu. Dia tunjukkan kepada orang benda tu. Kalau macam for example dia nak repair kereta, dekat bengkel kita tunjuk macam mana repair kereta tu terhasil. Dan untuk demonstrative punya presentation ni dia tak applicable untuk semua. Dia hanya yang spesifik saja dan kita boleh demo. Tak semua benda kita boleh demo, right? Kalau macam for example, boleh tahu nak demo macam mana cara nak mandi? Tak boleh. Kita nak demo cara kita nak mandi. Cuma kita boleh buat demonstration, presentation tu kita tukarkan kepada lain, informatif punya presentation. Kita bagi tahu dalam bentuk tulisan, karangan ataupun PowerPoint. Kita tak boleh tunjuk demonstratif macam mana cara nak mandi. Sebab tu akan melibatkan satu lagi bahagian yang lain. Ada benda-benda yang kita kena demo. Ada benda yang tak payah demo. Kalau macam for example, you nak present you punya video punya project. You nak guna informatif punya presentation concept ke ataupun you nak gunakan demonstratif punya presentation concept? Mestilah kita nak guna demonstratif sebab kita nak demo apa yang kita dah buat. Apa you dah buat dekat you guys punya video punya presentation. Alright, okay, good. Good Zaidi, good information. Okay, next kita nak tengok inspirational presentation. Inspire punya presentation.
Siapa tadi? Amin ya? Saya. Apa yang awak dapat? Okay, inspirational inspirational presentation ni adalah salah satu presentation iaitu inspirasi lah. Dia digunakan untuk contohnya kita ni sebagai seorang penjual kan, kita ni macam nak yakinkan pendengar lah bahawa mereka ni boleh berjaya. Lepas tu objektif inspirational presentation ni adalah untuk memberi inspirasi kepada pendengar yang contohnya memberi keyakinan untuk mereka mencapai tujuan yang macam susah untuk mereka capai dan memaksimalkan potensi mereka sendiri lah. Dia ada banyak jenis lah inspirational presentation macam dari segi kita boleh buat video ke, lepas tu present dengan cara teks, campuran teks, lepas tu macam ada quote, lepas tu kita boleh pupur gambar ke dalam sesuatu presentation tu. Kita banyak lebih kepada kreatif lah. Kalau dari segi dalam presentation tu kita nak tunjuk kat orang macam mana kita mencapai sesuatu matlamat yang kita nak buat tu. Alright. Betul. Sample inspirational presentation. Contoh-contoh yang dah ada. Simple dia macam apa benda kan sample inspired? Oh, simple. Kalau macam boleh kata video, betul lah rasa. Macam video kita buat macam sesuatu macam ahli perniagaan kan. Macam contoh dekat seminar kita bagi tahu yang macam mana kita nak berjaya, cara kita nak berjaya ni kita bagi tahu kat orang. Boleh ke Yes, kata betul. tu? Itu sample dia lah. Okey. Dia membuat video, kita membuat video. Macam manakah cara-cara untuk menambah, kata macam mana cara-cara untuk menambah subscriber dekat saya punya YouTube. Itu inspired. Okay, how to become a YouTuber, how to get silver plate dan sebagainya. Yes, betul. Itu inspire. Okay, right. Okay, apa yang Amin cakap tadi adalah memang betul, Min. Okay, good information lah, good delivering punya. Okay, dia adalah satu-satu benda yang kita nak present kepada orang, yang orang akan ambil benda tu sebagai inspiration diorang untuk diorang go forwards. Alright. Dia adalah satu presentation yang inspired. Okay. Macam for example, you guys pernah dengar kan apa tu? Siapa penceramah bisnes tu? Azizan Osman. Kenal kan? Azizan Osman. Macam mana dia punya presentation dia boleh inspire orang. Kalau tengok sekali dia buat beribu-ribu orang datang. Okay, bayar mahal kat dia, beribu orang. Lepas tu dia orang keluar, dia orang inspire dengan dia. Macam mana dia macam ni? Macam mana dia macam ni? Sama juga dengan yang speaker-speaker yang lain. Saya bukan nak kata Azizan Osman tu is one of the top. Tapi dalam Malaysia dia memang kuat famous lah. Ada juga yang lain yang memang dia punya cara top dia, cara dia cakap dia memang boleh inspire. Kita ada Tun Dr. Mahathir sendiri. Lepas tu kita ada, kalau macam orang lama, kita ada Tan Sri Rafidah Aziz. Saya baru-baru ni dengar Tan Sri Rafidah Aziz. Cara dia bercakap memang sangat inspire macam mana solution untuk settle down COVID. Ini dia, cara dia cakap tu memang serius inspire saya. Oh, macam ni, kita buat macam ni, Kadang-kadang ada juga orang yang bukan somebody, tapi bila dia cakap tu, dia boleh memberi saya satu inspiration. Macam for example, how to become famous in YouTube, how to have a very how to get followers for TikTok. Dia inspire. Macam for example, remember we have kita punya own state singer, Yuna. Kenal Yuna? Kenal. Okay, yes. Macam mana Yuna from a normal punya person yang dulu belajarkan UiTM, okay, yang lepak sengokkan kita orang waktu art event, boleh naik. Now sekarang pop terfly ke USA, dia buat kat sana. So dia terinspire, cakap how come people macam orang kata orang yang daripada biasa ni, Yuna is just a normal punya person, normal punya student yang just do that kind of punya music punya ni. Now dia adalah the top dekat US. Macam mana dia boleh buat, dia bawa diri dia sampai macam mana. Itu something yang kita panggil inspired.
dia inspire kita, dia tell the true story. Ada juga orang-orang yang lain pun tell the story. Orang-orang ini macam mana? Macam for example, one of saya punya biggest punya inspired person adalah Sir Richard Branson. I think you guys tak pernah kenal tu, tapi you guys boleh try to search lah. Nama dia Sir Richard Branson. Dia adalah seorang yang memang mula daripada kecil adalah orang yang susah. Sangat-sangat susah, dan dia ada penyakit. Yang penyakit yang di mana dia tak sama macam abang-abang dia lah, abang kakak dia lah. So dia ada penyakit. So at second grade ke first grade ke dia dah drop out from school. Dia dah berhenti di school. Tapi since that moment dia tahu dia ada penyakit, dia try to focusing on how dia nak improve diri dia. So dia improve sampailah sekarang ni dia adalah a billionaire. Dia ada company kapal terbang dia sendiri, dia ada company music dia sendiri, dia ada company telco dia sendiri, dia ada company dia punya spaceship dia sendiri. Dia sekarang ni dia ada pulau dia sendiri. So Sir Richard Branson ni from Great Britain. So dia memang seorang yang sangat inspire. Saya terinspire dengan dia macam mana dia boleh daripada sama ini. Dan dia sangat-sangat humble until right now. He become a very multi-millionaire punya person, tapi dia sangat-sangat humble. Dia tak pernah tunjukkan all those dia punya richness kat orang. Dia keep helping orang, tolong orang. You guys know, the owner, Sir Richard Branson ni adalah owner of Virgin Company. You guys pergi cari satu company nama dia Virgin Company. Virgin Company dia, owner dia adalah Sir Richard Branson. You guys boleh tengok macam mana dia somebody yang memang daripada orang yang memang sangat biasa naik atas. Dia memang inspire macam mana to become. Even though ada saya baca inspire punya story, there was a student yang wrote down a letter dekat dia. Dia bagi tahu, dia kata dia ada masalah lutut. Okay, dia ada masalah lutut yang di mana dia punya lutut tu macam bengkok sikit lah. So dia request dengan Sir Richard Branson untuk biayai kos pembedahan kaki dia. Sebab dia kata dia plan once dia dah elok kaki dia nanti, dia nak apply for stewardess. So tahulah kan bila dah kalau kaki tak elok cacat kan, dia orang tak nak ambil jadi stewardess. So dia plan jadi stewardess. So they send that letter to that Sir Richard Branson lah. So you tahu apa Sir Richard Branson buat? Dia kata okay, saya akan biayai you punya kos perubatan you untuk you punya kaki tu sampai kaki you betul-betul sembuh. So pergi dia hantar tu, dia bayar. Okay, in return you kena bekerja dengan saya sebagai stewardess. You nampak tak cara dia buat? Dia takkan bagi A dan dia lepas tak. Dia kata saya akan biayai. Okay, tak apa, dia akan biayai. Tapi in return, sebagai pulangan, you kena bekerja dengan saya sebagai stewardess. Yes. And then dia bekerja balik. So yang budak perempuan tu dapat dua-dua. Kos baik kaki dia lepas, dan dia bekerja sebagai stewardess apa yang diimpikan. Itu yang salah seorang lah inspire. Dia tak tunjuk pun Sir Richard Branson ni kat dalam tu, tapi ada dokumentari. So dia present melalui dokumentari, dia tunjuk macam mana dia inspire orang, macam mana. Sama kan macam Ustaz Biliu. Dia tak buat presentation, dia tak buat PowerPoint. Dia tunjuk ke orang melalui dia punya dia punya video tunjuk dan sebagainya. Kita ambil pukul 12 kan? 10, 11, 12 10, 11, 12, 1. Okay. Saya pukul 12. Okay, sorry. Okay, itu adalah inspirational punya presentation. Okay, now kita fokus straight to kita punya business. Okay, siapa tadi business? Hazwani Saya. Alright, okay, Hazwani, business. Yang saya faham, bisnes ni dia lebih kepada kita promote produk, sama ada produk tu baru ataupun dia nak joint venture dengan company lain. Okay. Lepas tu daripada situ dia maybe dia akan letak dalam presentation dia, sama ada dia letak graph ataupun montage produk baru dia untuk customer tengok apa benda yang dia akan keluarkan. Alright. Contoh? Itu je. Contoh Macam kalau macam DIY kan, kalau dia nak promote dia punya barang kan, dia ada buat video macam okay, barang ni berapa ringgit, apa barang yang dia keluarkan.
So macam dia akan buat video montage untuk customer tengok apa produk yang digunakan. Macam tu lah. Okay, betul. Alright, okay. So business presentation adalah kita plan kita punya presentation untuk kita joint venture dengan company lain, okay, ataupun kita plan to promote kita punya barang, to do business. The main key features ni adalah for businesses, okay. Macam for example tadi Azwani bagi sampel, kalau macam for example kita nak showkan kepada klien, kita tunjukkan pada klien kita ni produk. So example dia bagi adalah DIY. Selain pada DIY, kita ada agak banyak tiap-tiap bulan. Kita ada McDonald's, kita ada KFC. Setiap bulan dia tunjuk dia punya presentation diorang. Bulan ni keluar kita punya burger baru. Samurai burger. Lepas tu kita ada Thai burger. Lepas tu kita ada apa yang tahu baru Cina tu? Apa ni? Prosperity burger. KFC pula keluarkan kulit ayam. Ada dah try kulit ayam? Tak, saya yang dia keluarkan burger tanpa roti tu. Ada? Bukan. Burger tanpa ayam. Dia buat macam burger tu ayam tapi dia buat bukan ayam. Macam mana tak, saya pun tak faham. KFC? KFC ke McDonald? Saya perasan yang KFC tu yang dia jual apa ni? Dia jual kulit ayam. Kulit ayam. Ni saya tengok review dia keluarkan burger tu burger ayam tapi dia tak guna ayam. Saya pun tak faham benda dia cakap. Okay. Right. Okay, so business lah. Sama macam tu. Dia promote. Lepas tu masa BTS dulu. Lepas tu burger Korea. Dia orang promote, dia tunjukkan cara promotion. Itu cara presentation business. Secara commonnya kita akan tahulah bila kita nak buat presentation business is more related towards to business. Kita nak show towards kita punya client. Kita nak show towards to kita punya joint venture punya members. Apa yang kita plan untuk buat supaya dia akan tahu ini adalah kita punya business plan. Supaya kita boleh growth kita punya market segment, kita boleh naikkan kita punya keuntungan dalam sesuatu business. Itu cara kita present. It's very common, very simple. If let's say untuk business presentation, kita fokuskan cara businesses punya concept. Right? Okay. And the last one, PowerPoint presentation. Sorry. PowerPoint presentation. Hani. Yes sir. Terbatuk-batuk ya. Okay. Kalau PowerPoint presentation kita dah biasa gunakan. So PowerPoint presentation ni dia ada dua, online dengan offline. Okay, kalau online kita buat dekat dalam laptop, kalau offline tu kita buat dekat dalam telefon lah. Kita ada apps yang tu ada PowerPoint mobile apps. Okay. So dekat PowerPoint ni kita boleh gunalah untuk kita nak buat presentation, kita nak buat slide ataupun kita nak present kan, kita guna PowerPoint lah yang kebanyakan ramai guna lah. So dalam PowerPoint ni dia ada teks, ada image, ada video, ada card, animation, ada muzik. So boleh banyak benda lah letak dalam tu. So dalam tu dia boleh ada kat situ pun banyak jugalah format teks. So kat dalam teks tu pelbagai kita boleh pilih. So macam kalau orang business boleh, kalau dia tak pandai guna Adobe ke apa apps ke apa kan, kita PowerPoint pun boleh buat juga. Sebab dia ada icon, so dia boleh letak template kat dalam slide kita tu. Sebab kita boleh buat animation, something like that lah, macam tu. Alright. Tu ke? Boleh tanya saya boleh betul ke tak? Okay. PowerPoint presentation ni adalah kita panggil sebagai multimedia punya presentation. Kenapa dia multimedia? Seperti Hani bagi tahu tadi, dia ada semua. Okay, dia bukan sekadar untuk present saja. Kita boleh buat teks, kita boleh letak animation, kita boleh letak video, kita boleh berbual sound, kita boleh gerakkan kiri ke kanan. Okay, lepas tu kalau tak cukup lagi, nak berbual graf, tampal graf kat dalam tu, kita boleh tampal graf. Nak sampai chart, kita boleh berbual chart, apa jenis chart dan sebagainya. Okay, it's a multimedia, it's very versatile punya type of presentation. Doesn't mean like kalau macam for example presentation PowerPoint ni kita just nak sekadar untuk nak tunjukkan kita punya teks, tak. You boleh buat animation dengan teks tu, you boleh change the color, you boleh change dia punya font type.
Okay, you boleh put background punya sound. You guys boleh put interaktif. Interaktif maksudnya dia ada two ways input dan output. Saya boleh klik, benda tu boleh jalan. Saya boleh klik, benda tu boleh jalan. Itu kita panggil interaktif. So people not getting bored so fast. So diorang akan boleh tahu, ini macam ni, ini macam ni, macam ni. Sebab kita dah dibiasakan dengan presentation very flat punya presentation macam ni. Tapi whenever bila kita boleh touch benda tu, dan something new. Macam for example lah, bila kita buat quizzes. Saya bagi example macam quizzes. You dah biasa buat quiz kat dalam kelas. Lecturer bagi, okay, ni quiz. Ada 5 soalan, sila jawab. Nanti tulis kat kertas, hantar kat saya balik. Betul? Tapi because of kita dah berada dekat new information punya age, new generation punya scenario, in which quizzes ni dah di-convertkan kepada multimedia punya style. Multimedia punya style, okay, tak payah macam ni. Okay, pergi ke www.ni. Okay, jawab quiz dekat sini. You guys tekan tik je. Lagi jawab kat telefon masing-masing je. Senang. Ataupun duduk kat rumah. Okay, Ahad ni saya nak buat quiz. Jam sekian-sekian, nanti saya bagi link. Awak tekan link tu, awak jawab. Pak, settle. There's no typing, there's no anything. Everything is just click. So, you bayangkan, if like say, normal quiz, whenever you wrote down, dia boleh convertkan kepada that kind of punya tu. Kita fikir in the future, how you guys punya, kita panggil final exam, dia orang akan convertkan kepada this kind of punya ni. Saya boleh presume dia akan sampai one point tu nanti akan ada satu you guys punya you guys punya form tu yang di mana you boleh hantar voice note untuk jawapan you. Faham tak voice note? Selalu kalau macam kita kan you guys ada pernah jawab kan dalam Google Form ataupun mana-mana form yang di mana kita ada short answer yang kita tulis, kita type, betul? Betul. Betul kan? Okay. So akan ada tiba one point tu nanti dia akan ada satu button tepi tu, you boleh tekan dictation. Tahu dictate tu kat dalam phone you guys dah ada dah. Bila you tekan, you cakap, dia akan tulis apa you cakap. Adik saya dah guna dah benda tu. Ada kan? Ada adik saya. Darjah 5 baru. Ya, dia jawab untuk apa? Untuk exam ke guna untuk latihan biasa je? Untuk kuis. Untuk kuis. Dalam telefon kita masing-masing ada satu function nama dia dictate tau. Tak tahu kat komputer dia, tapi dekat telefon ada lah. Telefon Android dengan telefon iPhone. Ada satu function dia nama dia dictate. Dictate tu di mana bila kita tekan mikrofon tu, bila kita bercakap, dia so far yang saya tahu lah, dia hanya dictate dalam bahasa Inggeris saja. Tak tahu lepas ni dia orang akan update ke tak. Bila kita cakap dalam bahasa Inggeris, dia akan tulis apa yang kita cakap. Jadi kita tak payah type. Dia akan continue tulis. Yang mana salah tu kita boleh betulkan balik. Tapi kita continue cakap lah. So jadi the next time whenever you guys nak jawab, you guys punya final examination, you don't need to type. Okay, you just tekan tu, you just cakap. Okay, based on my opinions, the answer should be blah 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 blah. Settle. Okay, second question. Okay, according to my opinion, they have 3 points. The first point is blah 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 blah. Second point is blah blah blah. Third point is blah blah blah. Send. Settle, submit. Senang macam tu. Tapi walaupun memang senang, kita just dictate saja benda tu. Tapi kita kena faham, kita kena tengok balik apa yang dia tulis. Kadang-kadang bila kita cakap A, dia tulis B, betul? Dia tak accurate. Sebab apa? Sekarang ni dictation kita ni masih lagi mempelajari macam mana the accent of all country yang ada dekat dalam dunia ni. Kalau kita pergi ke British, kita akan dapat British accent. Kita pergi ke Australian, kita akan dapat Australian punya accent. Kita pergi ke Amerika, kita akan dapat Amerika punya accent. Even though kesemuanya sebenarnya cakap dalam bahasa Inggeris. Kita pergi Malaysia, lagilah banyak accent. Accent bahasa Inggeris Melayu, accent bahasa Inggeris India, accent bahasa Inggeris Cina, accent bahasa Inggeris lagi apa? Punjabi, macam-macam ada. Belum lagi accent bahasa Inggeris Kelantan. Lagilah teruk kat situ kan. So ada banyak jenis accent. Jadi dia nak kena tahu, mempelajari. Okay, bila sebut macam ni macam mana? Sebut macam ni macam mana? Japanese punya accent macam mana? So nanti bayangkan, in future nanti, possibility you guys akan go through that kind of punya type of punya, macam mana cara nak jawab. Okay, so sebenarnya bila sebut PowerPoint ni, dia merangkum ni semua. Dia boleh buat semua. Nanti the next time pun you nak buat presentation PowerPoint pun tak payah type. You guys just tulis. Cakap dia akan tulis sendiri. Okay, so ini adalah several jenis presentation. Okay,
Kenapa kita nak belajar presentation? Whenever kita buat kita punya documentation. You guys kan buat documentation, you guys kan? Bila you guys nak buat documentation, you guys nak kena deliver. Bila nak deliver tu, one of the concept of delivering adalah kita present what we are trying to deliver. Alright, okay? So cara untuk kita nak memberitahu kepada orang, kita nak sampaikan kepada orang deliver adalah kita present. So ini adalah 6 jenis type of presentation. So sekarang ni bila kita nak buat satu presentation, kalau kita boleh tengoklah yang manakah cara ataupun konsep presentation yang sesuai dengan apa we try to do. Kalau macam for example Hazwan ni, dia buat business, tak semestinya dia akan gunakan business punya konsep, tak. Dia boleh combine. Saya nak combinekan business dengan persuasif. Kenapa? Saya buat business, dalam masa sama saya nak persuade saya punya klien untuk beli barang saya. Boleh, tak jadi masalah. Kita combine. Kadang-kadang kita ada mix. Kita mix and kita match. Tengok yang mana kita boleh ngam dan kita do that kind of punya presentation. Macam for example, Amin, dia nak jual dia punya graphical dan dia punya video. Okay? So apa dia buat? Dia nak kena bagi information. Dalam masa sama dia kena demonstrate pada audience macam mana video ni terhasil. So dia boleh gunakan demonstrative punya presentation combine dengan informative punya presentation. So dia ada both dekat situ. Dia sampaikan info dalam masa sama dia boleh demo. Dekat situ. Sama juga macam Irfan. Dia buat dia punya Facebook ataupun live streaming dia. Apa dia buat? Oh, aku dah lama buat live streaming. So aku nak tunjuklah macam mana cara untuk set up live streaming. Information, dia nak tunjuk cara. Cara adalah dia nak demo. Apa dia nak sampaikan? Cara untuk streaming. Streaming adalah information. So dia combine both demonstrative dengan informative punya presentation. Baru benda tu akan sampai. Tapi ada tak dia kata dia nak plan untuk buat business? Tak ada. Dia tak plan untuk buat business. So there was no point dia combinekan dia punya business punya presentation punya konsep dengan yang lagi dua ni. So dia tunjuk dia demo, okey kena ada ni, ada mikrofon, saya ada ni, saya gunakan keyboard RGB, saya ni. Cara nak set up, okey pergi kat sini, tekan ni. Dia bagi information macam mana kita nak. Wah, kadang-kadang kita tak pasal information. Okey, kalau siapa nak beli headphone macam saya ni boleh pergi dekat description kat bawah tu, saya dah tinggalkan link. Itu adalah information. Kita memberitahu pada orang ada maklumat yang kita nak sampaikan. Itu cara kita deliver. Okay? So, untuk kelas hari ni kita dah belajar overall kita ada 6 jenis presentation. Yang pertama adalah informative punya presentation. Yang kedua kita adalah persuasive. Yang ketiga kita ada demonstrative punya presentation. Yang keempat kita ada inspired punya presentation. Yang kelima kita ada business dan yang terakhir kita ada PowerPoint. Keenam yang awak pelajari ini adalah secara general yang ada dekat dalam kita punya sistem sekarang ni, tapi ada banyak lagi. Tapi itu kena go more on details lah. Okay. So kenapa 6 ni bila tahu? Sebab you guys akan belajar nanti, you guys akan gunakan cara untuk you present all you guys punya documentation nanti later on. Nanti dalam kita punya project nanti pun you nak kena present kan. So you kena tahu which kind of punya presentation point. You dah ada you punya project nanti macam mana, what kind of PowerPoint, what kind of presentation punya konsep ataupun format you guys nak guna nanti. Alright, okay. So, any questions regarding apa yang kita discuss hari ni berkaitan dengan presentation? Ada soalan? Tak ada, sir. Semua okey, faham tak? Faham. Faham ya? Alhamdulillah. Okay. Saya harap apa yang kita go through hari ni semua orang akan faham. Tahu jika ada yang tak faham dan sebagainya boleh refer dengan saya insya-Allah, tapi insya-Allah lah apa yang saya sampaikan ni insya-Allah boleh awak fahamlah 100% Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa saya sudahi kita punya kelas ni sampai di sini saja. Tapi sebelum saya habis saya nak tanya, bila boleh kita buat kelas ganti yang Jumaat lepas tu? Hari Khamis boleh tak? Hari Khamis semua free tak? Saya ada kelas hari Khamis pukul 2. Pukul 2. Yang lain? Saya ada kelas pagi. Pagi lain? Ada dua lah. Ada dah 2 jam tu hari saya free. Jalan semua free. Sebab besok Kami cuti. saya ada kelas. Itulah. Besok cuti. Kalau Friday. Apa dia? Hari Rabu. Hari Rabu tadi. Hari Rabu saya ada meeting. Memang tak boleh. Hari Rabu. Hari Rabu saya ada meeting. Kalau kita buat on Friday boleh? Friday petang.
after 3, 4, 5, 6. 4, 5. 3 sampai 6 boleh? Boleh tak? Boleh tu, boleh. Boleh. Lepas main Jumaat, kalau 2.30 tu agak awal apa sebab Jumaat pun habis dalam pukul 2. So saya juga nak makan dulu. So saya bagi 1 hours. So kita start 3 tapi tak adalah kita habis sampai 6. Kita try habiskan sampai 5 lah. Okay. So saya set cash tu 3 sampai 6. Nanti saya tulis dalam group. Boleh tak hari Jumaat ni kita punya kelas start 3 sampai 6. Boleh Untuk gantikan Boleh, kelas. boleh. So Jumaat maksudnya Jumaat ada 2 kelas lah. Kelas pagi dengan kelas petang. Boleh je, boleh. Boleh Alright. Okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Sama. Selamat. Selamat pergi bervaksin ya. Terima kasih. Sama. Tadi saya present Pinas tu kan. Ha. Dia cakap dia bagi assignment. Ha. Dia cakap antara 1 hingga 10 saya dapat 9. Wow. Nice. Lepas tu dia cakap lah nanti bolehlah buat YouTube untuk dia cakap lah ada YouTube ke tak? Saya cakap tak ada. Sebab saya tak buat lagi kan sir. Lepas tu saya cakap tak ada. Kenapa? Dia cakap kalau macam tu nanti kamu buat. Cakap yang tu. Okay. Lepas tu saya cakap lah pasal praktikal. Lepas tu bila saya present saya punya video ni dia cakap kalau macam ni boleh. Cakap. Okay. Cantik. Nice. Okay lah, tapi ada salah sikit lah. Saya ada main Zoom so macam ada problem kat situ je tu dapat 9. Kalau tak dapat 10 dah. Tak apa. Biasa tu. Nombor. Alright. Okay. Okay, terima kasih sir. Okay, sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.